Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sirih berbatang, sirih daging, pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, buka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Penceramah Ustaz Nurdin bin Riyadi, yang dihormati Dr. Sigmund Tuan, Ketua Jabatan Dakwah dan Pengurusan, yang dihormati Ustaz Ahmad Mahmud bin Mokhtar, Pengarah Program Syahrul Dakwah, yang dihormati Ustaz Fauzi Sahab, Pensyarah Jabatan Akademik Islam, seterusnya mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah yakni wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui sesiapa yang sesat daripada kalangan kamu dan sesiapa yang mendapat petunjuk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para pendakwah bintangnya segar, Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk. Ayo dirungkai, ayo didengar. Metodologi dakwah sebagai tajuk yang akan disampaikan oleh Ustaz Nurdin BIG. Tuan BIG namanya Sunat. Jadi kita sama-sama mendengar dan sama-sama kita ungkai bagaimana metodologi dakwah baginda Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Dr. Sigmund, Ustaz Fauzi dan Ustaz Ahmad. Tanpa melewatkan masa, bukan saya yang berceramah, tapi Ustaz yang kita ikuti di buki lah Ustaz kalau tak berceramah. Dengan itu, mari saya persilakan Ustaz Nurdin bin Riyadi memberikan penjelasan dan matlamat pencerahan yang jelas tentang bagaimana metodologi dakwah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, terima kasih tuan pengurusi majlis yang semangat dan berpantun, tapi tak reti nak balas yang pantun. Yang saya kasihi lagi saya muliakan, 3 orang kekanda saya yang cukup saya sanjungi dan saya muliakan. Dan saya pohon daripada kalian yang hadir, ada problem di sini, perlukan nasihat, jangan segan, jangan silu. Ini antara orang yang tuan-tuan boleh rujuk, insya-Allah. Okey. Dan kepada para asatizah, alim ulama, para pensyarah, rakan-rakan pensyarah yang ada dalam majlis ni, termasuk juga ustaz-ustaz yang berada di hadapan, ada sebarang salah dan silap dan kurang daripada saya, harap beri teguran dan nasihat. Dan seterusnya yang saya sayangi lagi saya kasihi, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, mahasiswa-mahasiswi, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebelum mula dengan lebih jauh, saya minta jasa baik semua, jumlah mula-mula ni kita bacakan Fatihah, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, para masyayikh kita. Khususnya hari ini hantarlah Al-Fatihah kepada Fadilatul Ustaz Ahmad Mustafa almarhum, yang merupakan imam besar Masjid Negeri. Umur muda lagi, tapi Allah, bukan senang nak dapat gelaran Al-Muqri. Orang Quran dia tahu gelaran Al-Muqri ni bukan, tapi ustaz ni ada gelaran tu, Ustaz Ahmad Mustafa bin Muhammad Sidin Al-Muqri. Dia dapat gelaran tu. Allah ambil dia, mungkin barangkali Allah sayang dia lebih daripada kita. Dan juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, bisir a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan sebab saya dipahamkan yang ni live streaming pun ada juga ni, jadi saya ucapkan takziah kepada keluarga Fadilatul Ustaz Ahmad Mustafa. Mudah-mudahan kalian mendapat kesabaran dan juga diberikan kekuatan, dan insya-Allah almarhum ditempatkan dengan orang-orang yang soleh ataupun daripada kalangan mereka-mereka yang diberikan nikmat oleh Allah, iaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Ini live streaming ni. Hampa kalau mau aku kalih pusing kat hamba. Baik. Secara jujurnya, bila suruh cakap bab dakwah ni, patutnya ustaz-ustaz hak depan ni yang kena cakap. Saya ni betul-betul sikit sangat ilmu saya, kalau nak dengar berkaitan dengan yang tu memang sikit lah. Jadi saya syukur kerana masa saya cerita ni ada pemantau. Jadi kalau saya salah boleh tegur terus, boleh perbetul terus, kita sama-sama belajar. Baik. Saya minta izin daripada semua. Saya tahu yang ni College Universiti Islam, peringkat dia peringkat pengajian tinggi, tapi mungkin saya bercakap peringkat pengajian rendah sajalah.
bagi hak yang mudah kita faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila kita bubuh saja satu tajuk, metodologi. Bila kita letak tajuk metodologi, hampa pun nanti ada lah metodologi lah apa bala hampa nak kena buat kan. Bila ada perkataan metodologi, orang akan cerita metodologi itu menentang apa. Adalah yang bawa pendapat ni dan macam-macam. Dan dalam bahasa Arab, metodologi kita sebut sebagai manhaj, Ustaz. Boleh? Kita sebut metodologi sebagai manhaj. Metodologi adalah cara ataupun kita kata ilmu. Kalau contoh kita kata metodologi dakwah, tajuk kita kan. Jadi kita kena kata dia adalah cara atau ilmu untuk mencari kebenaran. Apakah benda yang paling sesuai digunakan untuk perkara tersebut? Itu umum. Jadi kalau kita kata metodologi dakwah, apakah cara atau kaedah untuk kita ajak orang supaya sayang ataupun menyampaikan Islam dengan kaedah-kaedah dakwah, kaedah-kaedah penyampaian yang paling sesuai dengan waktu dia. Yang tu kata metodologi dakwah. Apa faham tak faham? Maksud dia macam ni lah. Ada satu orang, macam mana kita nak cakap kat dia? Yang tu lah metodologi. Boleh dapat? Macam ni sekarang ni aku ada dengan hangpa. So apa cara aku nak cakap dengan hangpa? Itulah metodologi. Boleh faham? Apa maksud dia? Apa yang aku kena cakap dekat hangpa supaya hangpa faham Islam dengan kaedah yang betul. Yang itulah metodologi. Faham tak? Faham? Selesai? Balik. Kita nak bagi faham yang tu lah. Jadi sekarang ni kalau kita bubuh dalam bahasa yang canggih, contohnya kita bubuh bahasa bagaimana seorang menggunakan cara atau ilmu tertentu, iaitu ilmu dakwah dia, bagi menyampaikan agama Islam kepada masyarakat yang ada pada era 2014. Yang itulah metodologi dakwah yang kita nak tengok hari ni. Maka bila kita kata metodologi dakwah, misalnya bila kita kata metodologi dakwah, kita dapati bahawa kalau kata cara, dia bukan ada satu. Dia mesti kena ada banyak. Sebab apa? Sebab Allah Maha Kaya. Dia cipta setiap seorang yang ada di dalam masjid yang mulia ini. Jangan lupa ni iktikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi. Allah cipta setiap yang ada di dalam masjid yang mulia ini dengan ciri-ciri yang ada kesamaan tetapi berlainan, dan dengan ciri-ciri yang ada tadi tu kita menjadi manusia duduk dalam masjid yang sama tetapi mempunyai kefahaman yang berbeza, cara kita faham lain. Tetapi nak bagi tahu kata, "Hai, dengar semua, Allah tu Tuhan yang satu. Sembahlah dia sebab Allah kata qul huwallahu ahad." Nak abang lagu tu. Jadi ada orang dia kena cakap orang putih sebab dia mungkin datang daripada Singapura. Dia tak biasa cakap Melayu, dia kena cakap orang putih. Tapi dalam masa yang sama, macam mana nak cakap orang putih dengan nak cakap dengan orang Melayu yang ramai? Tak mau tadi tu terasa tersisih sebab kita tak cakap bahasa yang dia faham. Berat tu. Sebab tu lagi banyak audience, lagi banyak nak kita nak dengar percakapan kita, lagi payah dan banyak yang kita kena fikir. Tapi yang paling takjub, macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bercakap untuk orang zaman dia, tapi sampai ke kita boleh pakai apa yang Nabi cakap. Oh, yang tu memang takjub. Yang tu memang takjub. Macam mana satu percakapan 1435 tahun yang dahulu, Hijri. Sekarang hari ni 12, malam ni masuk Maghrib 13 Syaban.
Lagi 2 hari nisfu Syaban. Malam esok lah, malam lusa. Macam mana satu orang dia boleh bercakap, dia cerita dekat kita 1435 tahun yang dulu. Tiba-tiba hari ni apa yang dia bercakap orang nampak lagi jelas seolah-olah dia bercakap kemarin. Yang tu memang takjub. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dia tak cakap ikut hawa nafsu, dia bercakap ikut wahyu Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita cakap dalam kes macam ni, kita kena pakai Nabi. Pasal apa? Pasal dia begini. Sebenarnya kursi ni dia tenggelam ke belakang, hang tahu tak? Dia suara tak apa keluar. Yang tu aku duduk kat ujung lagu ni, tapi bila duduk ujung macam ni, meja ni ada, jadi kaki duduk herot lagu tu. Lagu duduk macam nak bersilat lah tengok gaya. Jadi tak apalah, tapi itulah tak ni dia tenggelam dalam perut tertekan. Okey, tengok. Lah ni macam ni saya bawa tuan-tuan. Saya dah bagi brief lah tadi. Secara kasar saya dah bagi. Secara kasar saya dah bagi. Lah ni apa kata, jom kita selam sama-sama. Kita tengok, and then kita habang apa dia yang kita nak kena sampaikan ke orang. Baik, tengok Suatu hari ada seorang sahabat Nabi. Nama sahabat Nabi ni Muawiyah bin Allah tak ingat pula dah. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Tu nama dia. Tulis tu. Saya lagi lupa. Sebab dia famous. Kalau hampa cari nama dia dalam internet, hampa akan dapati Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ni, dia ada meriwayatkan satu hadis yang adalah orang duk bising-bising sikit, yang tu kita tak payah sembang. Tapi nak cerita kata Muawiyah bin As-Salam As-Sulami ni, bin Al-Hakam As-Sulami ni, suatu hari dia semayang dengan Nabi. Semayang. Tiba-tiba dalam semayang, yalah zaman kita pun ada benda tu, zaman Nabi lagi lah ada barangkali kan. Apa dia? Tengah-tengah semayang, kawan mereka bersin. Tengah semayang. Sahabat, ada seorang lagi sahabat bersin. Haja. Bila bersin lagu tu, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia ada dalam barisan soft semayang tu, barangkali duduk dekat dengan orang yang tengah bersin tadi tu. Dalam semayang, Nabi jadi imam. Dia makmum, ada seorang sahabat bersin, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dia kata apa? Yarhamkallah. Sudah. Kalau jawab nak jawab apa? Kalau orang bersin tu, Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali bolehlah nak sangkut sikit dengan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang ni, orang belakang, Yarhamkallah. Dalam semayang Nabi jadi imam. Bila jadi peristiwa macam tu, para sahabat yang mana ada dekat-dekat dengan dia tu, mereka buat apa? Semua pakat tengok dia dalam sembahyang ni. Allahu Akbar. Aku kata, rasa saya lah kalau masa orientasi lah jadi lagu tu, mampus kena terajang seorang-seorang. Tengah duk orientasi sembahyang kan, abang-abang Fesi duk kat belakang duk tengok. Dia tak mau sembahyang sekali, duk tengok orang pula dah. Tak kata siapa lah. Tengok Hashim, seorang bersin. Kawan ujung ni jawab, Yarhamkallah. Oi, jawab apa dalam sembahyang? Hak dia bising dengan orang tengah sembahyang, tak apa pula. Kalau kita, bila jadi zaman Nabi lagu tu, seorang sahabat bersin, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami jawab, Yarhamkallah. Para sahabat dikeliling semua pakat tengok dia duk sembahyang ni. Nak bercakap tak boleh. Mereka semua buat apa? Mereka semua tepuk mereka punya paha. Maknanya macam suruh dia diam. Dalam sembahyang tak boleh. Hak dia pula, Allah, semua orang tengok aku lah pula.
Dia sebut dalam hadis, dia cerita lagu tu. Dia kata, depa semua pakat tengok aku rasa apa punya nasib aku pergi jawab dia ni bersin. Semua orang pakat tengok dah. Habis-habis semayang, habis-habis bagi salam, Nabi panggil dia. Habis guru besar panggil habis Nabi panggil dia. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, mai sini. Dia jumpa Nabi. Dia tak cerita pun apa jadi kat dia. Lepas habis dia jumpa Nabi, dia keluar. Apa dia habaq? Aku tak pernah jumpa dan tak akan jumpa orang yang lebih baik daripada orang yang lebih baik dalam teguran dia melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak hardik aku, dia tak cela aku, dia tak marah aku. Sebaliknya dia hanya pesan dekat aku, dia kata, Muawiyah, dalam semayang tak boleh cakap melainkan kena tasbih, kena baca tasbih dan juga baca Al-Quran. Maksudnya baca tasbih, baca tahmid, baca Al-Quran sahaja. Nabi hanya cakap macam tu. Beza sungguh dengan kita. Kalau satu orang buat satu kesalahan, kita marah dia seolah-olah dia tidak ada jalan taubat untuk dia balik. Okey, seorang tolong tulis ataupun semua tulislah. Saya nak cerita kata, tolong bezakan dalam bab metodologi dakwah, tolong bezakan di antara mungkar dan juga khata'. Bezakan di antara mungkar dan juga khata'. Nanti saya cerita balik. Saya mungkin ada yang dah biasa dengar ataupun dah ada orang bentang sebelum ni, saya tak tahu. Tapi saya cuba bawa benda tu. InsyaAllah nanti peringat saya kalau saya lupa. Boleh? Bezakan di antara mungkar dan juga khata'. Peringat saya nanti. Cerita yang kedua. Ketika Nabi Musa alaihi salam dijemput oleh Allah Ta'ala selepas menyelamatkan diri daripada Fir'aun. Cerita ni dia jadi lepas peristiwa dia pas selamatkan diri daripada Fir'aun. Bila dah belah Laut Merah, keluar daripada Laut Merah, naik ke sebelah sana, Laut Merah tutup, Fir'aun mati, selamat sampai hujung sana. Kemudian duduk elok-elok, Allah buat turun kepada mereka manna wa salwa. Lepas tu mereka minta kat Nabi Musa, kata, Musa, iaitu Bani Israel, tak bolehkah doa dekat Allah Ta'ala bagi yang lain sikit daripada manna wa salwa? Kalau dalam juzuk yang pertama, bunga yang keempat tu ada, keluarkan kami daripada timunnya, bawangnya, basaliha. Keluarkan kami dari segi dia punya ubi-ubi. Keluarkan kami dari segi dia punya timun dia, bawang dia, bawang merah, bawang putih. Bagi kami ada rasa lain sikit. Sebab asyik-asyik makan manna wa salwa saja, rasa tak seronok. Dia lupa kata yang tu Allah kurnia. Kemudian bila dah berlaku peristiwa itu, dah berlakulah apa semua, Nabi Harun dah diangkat martabat jadi Nabi ketika dakwah kepada Fir'aun dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi Musa dipanggil sekali lagi oleh Allah Ta'ala untuk 40 hari. Bila nak panggil, Nabi Musa ajak 70 orang daripada pengikut dia untuk ikut dia. Dalam masa yang sama, Nabi Musa habaq dekat Nabi Harun, tolong jaga Bani Israel yang berbaki. Nabi Musa berjalan laju sebab tak sabar-sabar nak sembang dengan Allah Ta'ala. Dia tinggal kaum dia ke belakang sikit. Rupanya dalam kaum dia ada seorang lelaki. Nama siapa? Nama dia Samiri. Ada Samiri kat sini? Hai, jangan ada yang tu orang laknat tu. Nama dia Samiri.
Dia salah seorang daripada Bani Samirah. Samiri ni rupa-rupanya dia adalah seorang daripada kalangan ahli sihir Firaun juga, yang mana dia ikut Nabi Musa bukan nak ikut Nabi Musa, tapi sebenarnya dia nak jadi orang panggil apa, virus. Dia nak dia racun dalam umat Nabi Musa, nak bagi rosak. Pasal Firaun dah kenal dah. Bila jadi macam tu, Nabi Musa, Allah Ta'ala sampai buka surah Taha, Allah Ta'ala kata, Musa, hang balik nanti hang akan diuji. Nabi Musa kata, kenapa pula? Umat hang dah melakukan kerosakan atas tangan Samiri. Balik-balik turun tu sungguhlah kaum Nabi Musa duk sembah tong lembu yang Samiri buat tu, yang diperbuat daripada barang-barang emas barangkali begitu. Dan sebenarnya kata ulama, belakang ada lubang, daripada lubang pungkok lembu Samiri tu dia ada lubang sampai ke bahagian badan dia, saat lagi dekat mulut dia terbuka. Jadi bila angin lalu kok dalam tadi tu, dia mengeluarkan bunyi ala macam trompet kita buat lalu tu, kita tiup mesti ada bunyinya. Jadi dia kata, ui, Samiri buat lembu boleh keluar suara, maknanya hidup. Hak tu yang dia persembah. Samiri kata, inilah Tuhan kita, pakat sembah. Nabi Musa turun daripada bukit. Dia tengok umat dia rosak. Apa yang Nabi Musa buat? Yang dia buat, dia pegang janggut Nabi Harun, dia pegang rambut Nabi Harun, dia tarik rambut Nabi Harun sampai Nabi Harun kata, wahai anak mak saudaraku, janganlah kamu tarik janggut aku dan rambut aku, kepala aku, jangan duk tarik. Aku buat macam ni ada sebab. Dia cerita sebab dia dalam Quran. Yang tu bab tu semua siapa nak cari, saya dah bagi tahu tadi. Cari dalam surah Taha, cari dalam surah Al-A'raf dan sebagainya. Bila dia buat macam tu dekat Nabi Harun explain dekat dia, Nabi Musa doa dekat Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah dosa aku dan saudara aku. Wali akhi, ya Allah, ampunkan dosa aku dan juga dosa kawan saudara aku, sepupu aku, Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa berlawan lidah dengan Samiri sehingga ke akhir cerita. Poin saya nak cerita, Nabi Musa turun, pegang janggut Nabi Harun, tarik janggut Nabi Harun. Dia Nabi. Dan cerita ni Allah cerita kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ketiga. Semua boleh ingat tak cerita tadi? Yang pertama Nabi apa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama sahabat tadi yang bersin? Bukan yang bersin, yang jawab bersin. Muawiyah nama dia. Kawan dia bersin, dia jawab, okey Nabi panggil. Cerita kedua Nabi Musa dengan siapa? Nabi Harun. Dan juga seorang lagi yang jahat nama apa? Samiri. Okey, ingat. Cerita ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Ini semua saya cerita ringkas. Oh, dia tak ada jam ke sampai pukul berapa? Macam ikut suka hati ya. Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad. Oh, Ustaz Ahmad. Oh, tak ada lah. Cuba tanya. Sampai 9:30. Wih, lama ya. Tak apa, boleh pergi dalam-dalam sikit. Tengok. Encik, ni, Man, boleh tak kalau saya berdiri? Tak selesa cerita dulu ni. Baru boleh nampak seorang-seorang. Nak tanya soalan? Macam tu senang. Boleh kata lebih baik Ustaz duduk boleh Ustaz. Ni pun pegang tak? Baik, sambung. Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah seorang daripada nabi-nabi Allah Ta'ala yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan satu pengajaran. Dan Nabi Yusuf lah satu-satunya nabi yang diceritakan daripada dia baby sampailah dia besar dalam satu surah yang lengkap. Nabi Musa cerita juga daripada baby, tapi surah dia pisah-pisah berselerak banyak.
Dalam surah Baqarah sat-sat ada, dalam surah A'raf ada, dalam surah Taha ada, dalam surah Anbiya ada. Dia ada merata-rata. Nabi Yusuf satu-satunya Nabi yang diceritakan daripada awal sampai habis. Dia jadi Nabi dalam satu surah yang lengkap. So Nabi Yusuf, dia ada adik-beradik 11 orang. Sebahagian kata dia bongsu, sebahagian kata dia anak second last. Yang bongsu Bunyamin. Mana-mana pun tak kisah. Jangan jadi macam Bani Israel, benda kecil-kecil ini kita nak bergaduh, nanti benda besar. Jadi dia ini telah habaq dekat ayah dia. Ayah Nabi Yusuf siapa dia, tak tahu? Pakat tengok kiri kanan dah. Lekah anaknya siapa ni Nabi Yusuf ni? Nabi dia dia nak ikut aku juga. Kalau Ayub, ya Yaqub. Cuba apa jawab sendiri. Anaknya Nabi Yaqub. So Nabi Yaqub, betul kan Ustaz kan? Ada seorang anak nama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kata ini antara lelaki yang mulia. Sebab tu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tak menjadi satu kita kata apa? Tak jadi rasa tak sesuai. Maknanya sesuai bila Nabi Yusuf duduk di langit yang ketiga. Sebahagian riwayat kata sebab apa? Dialah satu-satunya nabi daripada ayah dia nabi, tok wan dia nabi, tok nyang dia nabi. Nabi Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Direct semua Nabi. Seorang. Ini boleh buat soalan cepu mas. Siapakah Nabi, anak kepada Nabi, anak kepada Nabi, anak kepada Nabi? Nabi Yusuf, ayah dia siapa? Saya tahu Nabi Yusuf seorang kan? Dia tu kena jawab penuh. Nabi Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin, betul tak? Yaqub bin Yusuf. Salah, Yaqub bin Ayub. Mana boleh? Nabi Ayub, Nabi Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Ada salah betul. Kalau siapa tolong cek internet, kalau salah betul. Kita bagi sama-sama. Jadi Nabi Yusuf telah tahu ayah. Tapi dia bagi tahu kata, dalam aku tidur, aku nampak ada 11 bintang, ada bulan dan matahari. Jangan cerita. Hang. Bila jadi macam tu, memang Nabi Yusuf tak cerita. Tapi biasalah kerja setan. Maka peristiwa itu Nabi Yaqub sayang banyak kepada Nabi Yusuf dengan sayang yang banyak anak-anak yang lagi 9 orang. Kenapa 9 orang? Sebab 2 orang daripada mak lain, 9 orang daripada mak lain. Depa tengok, depa kata ayah kita sayang Yusuf banyak Ayah kita lupa kata kita 9 adik-beradik daripada mak yang satu. Hak nu 2 je. Ayah, boleh tak kami nak bawa Yusuf pergi keluar jalan-jalan? Ayah dia kata, aku takut sekali lagi hampa bagi adik hampa kena makan dengan serigala. Oi, ayah jangan takut. Kami 9 orang. Sebelum serigala makan adik, kami makan serigala dulu. Punya nak bagi ayah yakin. Kemudian apa maka kameraman kecil. Dia tengok orang bersingang. Tengoklah, mudah-mudahan jadi orang bagus, insya-Allah khair. Kemudian depa pujuk Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kata, hati-hati. Depa ambil adik depa keluar berjalan, dimaklumkan. Dalam kitab tafsir Nurul Ihsan pun ada sebut, bila selang jauh daripada mata Nabi Yaqub, depa pakat pukul Nabi Yusuf seorang-seorang. 9 orang tabuh seorang. Daripada tu rupanya kes buli ni ada. Kita abang buli. Kita buli kita. Orang bapa depa tabuh pukul dia, depa kok lambung dia. Tak tahu kan. Mana tak tahu.
Pukul dia. Sampai kan abang mereka yang sulung, nama Yahuza. Dia kata, hampa semua tadi dah janji dah. Semua ni dalam surah Yusuf. Hampa baca dialog ni. Hampa dah janji dah kita nak buang dia dalam perigi saja. Bukan nak pukul dia sampai mati. Mereka yang lain tu geram. Pasal ayah sayang dia banyak. Sampai kat perigi, mereka tauk dia masuk dalam tu. Tauk dia masuk, duduk dalam tu. Mereka koyak baju dia. Sebelum mereka tauk dia, mereka buka baju dia dulu. Mereka buka baju dia. Mereka tauk dia masuk dalam tu. Tauk masuk dalam tu, mereka pergi ambil baju adik mereka. Mereka simbah dengan darah apa tak tahulah. Bawa balik ke ayah mereka, Aisya'an yabkun. Buat menangis. Menangis ayah. Yusuf kena makan dengan serigala. Ayah dia tengok baju dia, ayah kata, hampa ni pembohong. Mana boleh serigala buka butang baju adik hang sebelum makan? Maknanya ada ralat pada baju tadi tu. Ayah dia tahu yang tu bukan adik dia kena makan dengan serigala. Sebab tu saya pesan selalu, ingat kita ni yang mana yang nak buat jahat ni, akai dia panjang sejengkai saja. Bukan jauh mana pun. Kita boleh jangkau lebih daripada tu. Sebab tu bila dengar cerita hari ni, ambil pengajaran. Hak mana boleh ambil pengajaran? Lepas dah tahu dia masuk dalam tu, selang berapa lama, mai satu orang rombongan yang bawa Al-Aziz. Angkat pergi, barangkali nak minum air, tengok keluar Nabi Yusuf. Dia berkata, yang ni ada gulam, ada budak dalam ni. Rupa-rupanya abang-abang dia duduk tengok daripada jauh. Lah, dia bawa keluar Yusuf pula. Pakak pergi lari pula pergi dekat perigi tu. Abang dia kata, terima kasihlah tuan-tuan. Ini orang gaji kami ni, kami cari tak jumpa ni. Mereka tuduh adik mereka orang gaji. Kemudian mereka jual dekat Al-Aziz adik mereka berapa kupang. Berapa duit ni apa nak dah ni. Orang gaji ni payah sikit nak jaga. Belilah dia. Berapa hamba ada? 2 kupang. 2 kupang pun boleh. Jual adik dia. Jual adik dia tu. Nabi Yusuf sampai kat tempat tu, jumpa pula dengan Zulaikha. Pergi lawan tarik baju pula dah. Betul lah. Koyak baju dekat belakang. Takkan salah Nabi Yusuf. Betul tak? Kalau kita pun kalau baju koyak belakang, takkan kita ligan isteri takut belakang kan? Jaga. Itu tak betul. Dia kena main kat depan kan. Tokam. Dia kena tokam depan, kat belakang. Koyak belakang, confirm lah perempuan tu yang buat. Jadi berlaku mukjizat, baby kecil boleh bercakap. Masuk pula penjara, jumpa pula 2 orang. Ni saya cerita satu-satu. Jumpa pula 2 orang. Hak seorang nanti mati, seorang nanti hidup. Hak cerita kat hidup suruh bagi tahu dekat orang luar sana, kata aku boleh takwil mimpi. Kawan ni pula pergi lupa. Bila raja mimpi 7 ekor lembu kurih makan lembu gemuk, 7 tangkai ni, 7 yang ni apa semua, barulah teringat kata, Yusuf boleh terjemah mimpi. Baru teringat selepas Nabi Yusuf dah duduk berapa lama dah dalam gua dalam penjara tu. Nabi Yusuf takwil mimpi raja, tengok jadi betul. Raja nak lantik dia, raja tanya, kamu nak pilih jawatan apa? Dia kata, bagi aku jaga duit, aku pandai urus. Bila jaga duit ni lah, mai waktu kemarau, mai waktu susah, anak-anak Nabi Yakub yang lain tu mai bawa barang dagangan nak jumpa dengan Nabi Yusuf. Mereka tak tahu tu adik mereka, sebab masa mereka pukul adik mereka masa tu belasan tahun. Ada kata 17, ada kata 15 dalam sebahagian riwayat. Bila dah besar, dah kerja, dah ada janggut barangkali jamaah. Macam kita, cuba tengok muka sekolah menengah dengan muka sekarang. Awak lah budak ni. Ni siapa budak ni? Hang lah tu sebenarnya. Ya, kita tengok muka kita masa sekolah menengah, Allah, dengan baju besar duk lagu tu. Hei, ya Allah. Pakai, kalau tak tahu tu zaman apa. Kalau zaman aku ni zaman Backstreet Boy. Zaman Backstreet Boy dulu mana apa biasa jumpa Backstreet Boy baju ni kalau boleh sampai ke seluar tu, labuh dia tu. Allahu Akbar. Hampa tak biasa ni bukan zaman hampa ni. Ni zaman dakwah Ustaz, kena depa dia jarang bermain dengan permainan lama-lama ni. Macam saya tanya dulu, saya selalu tanya, hampa kenal tak 0 point?
0 point hampa kenal. Oh, hampa masih kenal lagi tak luput lagi masa hampa. Budak zaman sekarang tak tahu tau. Budak zaman sekarang, hampa tahu tak disket? Tahu disket? Zaman sekarang budak-budak tak tahu disket, bagi kat dia duk fikir yang tu apa? iPhone ke apa barangkali. Hampa cuba try buat satu ni uji kaji, pergi kat sekolah mana-mana, bawa satu disket. Tanya, "Oi budak-budak ni apa dia?" Walkman, hampa tahu Walkman? Hampa tahu lagi lah Walkman. Budak zaman sekarang ni kalau bagi Walkman tu, "Hei, cuba kata dia, play sat keluar bagi bunyi lagu sikit." Silap-silap dia tak tucuk earphone tu, dia play je. Awak tak keluar bunyi pun ustaz. Tak biasa jumpa Walkman, budak zaman sekarang Walkman. Okey. Mana boleh cerita pula. Ni metode Walkman pula. Allah. Bila jadi macam cara kerja main minta sebab bekal kurang. Nak buat betul. Ketika Nabi Yusuf sambungan muka dia abang dia first dua kali twice first Nabi Yusuf kata hang bagi dekat depa barang yang depa bagi tukaran tadi, sistem barter bagi barang nak ambil barang. So depa bagi barang untuk nak ambil barang. Depa bagi barang, kita bagi barang kita, bagi balik barang depa, simpan balik kat dalam kereta depa. Seolah-olah bagi depa tahu kata kita orang baik. Sebab aku ada request nak buat kat depa. So jumpa depa, tanya depa, "Hampa bukan ada adik yang bongsu?" "Ada." Boleh barangkali sebab dia kerajaan, dia tahu nama ke apa. "Aku nak jumpa adik hampa yang bongsu tu." Adik dia lah. Bunyamin. Nanti hampa tanya ayah hampa. Balik. "Ayah, kami jumpa dengan raja tu bagus. Dia bagi balik barang kami, dia tak ambil langsung. Dia nak jumpa satu syarat dia nak jumpa dengan adik yang bongsu, Bunyamin." Ayah dia kata, "Aku tak bagi ya Bunyamin kat hamba. Hampa dah buat kat Yusuf, hampa jangan lupa." Dia kata, "Ayah oi, kali ni ayah percaya kat kami bawa nak pergi jumpa dia." Ayah dia kata, "Hampa angkat janji dulu dengan aku. Anak adik yang 9 orang ni angkat janji dengan ayah dah." Mereka bawa Bunyamin pergi kali kedua. Bawa kali kedua, Nabi Yusuf dah susun strategi. Adik kedua dia sampai, dia buat apa? Dia abang dekat dia punya kawan tadi hang pergi bubuh dekat dalam kereta adik aku. Kereta pula dah, la ilaha illallah. Bila Nabi Yusuf bawa kereta? Unta. Dia punya unta. Cara cakap dia macam bawa kereta. Hang pergi bubuh dalam unta adik aku punya beg tu, hang pergi letak ni. Apa macam cawan ke bekas raja lah kita kata, bekas minum raja ke barangkali, yang mahal mana, bubuh dalam adik dia punya sembunyi. Bunyamin punya right lah kita panggil, dia punya ni apa, right R-I-D-E, right, tunggangan. Alah, aku kena jajah dengan French slide tu, aku cakap orang putih dulu. Habis dah dapat barang apa semua, dah jumpa Bunyamin apa semua. Masa jumpa Bunyamin tu, dia bagi tahu kat Bunyamin, "Aku ni Yusuf." "Anta Yusuf?" "Hang Yusuf ah?" "Ha ni aku abang, aku Yusuf." Oh, seronok dia apa? Dia kata jangan bagi tahu kat orang lain. Tak apa. Bila nak balik tu, dia punya kawan dia tahan, pengawan. "Hei, tunggu. Hampa pencuri. Oh, abang dia dengan yang lain tu kata tuduh kita pencuri apa pula? Kita orang bagus. Pasal apa hampa panggil kami mencuri? Hampa ambil barang raja, tak ke Bulog kami nak ambil barang raja." Ui, pengawal kata, "Hampa main daripada Penang Mana dah? Hampa ambil barang. Kata, "Cuba." Dia kata, "Okey. Kami semua orang bagus. Sebab nak abang kami bagi tahu siapa yang ambil barang, dia yang akan jawab sendiri." Maknanya depa yakin dululah. Cek kat Bunyamin, buka. Tadi depa janji dengan depa nak bawa balik. Menara kata, "Hang yang ni unta last kali ni, hang kena tahan. Raja tahan hang."
Allah merayu pula, janganlah tuan, ambillah seorang daripada kami ni, ganti dia. Dia ni kami janji nak bawa balik kat ayah apa semua. Saat lagi Nabi Yaqub tak percaya kat mereka. Nampak tak? Terror Nabi Yusuf. Jadi lagu tu, mereka balik sampai di tengah perjalanan, abang mereka Yahuza kata, aku tak mau balik pergi jumpa ayah, aku tak mau pergi balik sini, aku nak tunggu tang sini sampai ayah ampun aku. Aku tahu dah ayah mesti tak ampun aku punya. Hak yang baki 8 orang balik lah. Bunyamin kena tinggal. Balik-balik ayah Bunyamin mencuri. Hampa jangan duk buat cerita. Ha, dia mula. Oh, dia jadi lagu telenovela. Aku hanya tu yang mai ayat tu, inni ashku basi wa huzni ila Allah tu. Ayat yang Siti Aisyah ambil tu. Masa dia kena fitnah dengan Safwan tu. Safwan dengan dia kena fitnah buat kerja jahat. Siti Aisyah sebut dalam hadis Imam Muslim tu. Kalaulah boleh aku kata macam Nabi Yaqub, inni ashku basi wa huzni ila Allah, menyerah duka cita burun jamil. Ayat keluar masa ni. Hak tu yang dia nangis mata sampai buta tak nampak. Bila jadi lagu tu, patah balik, pergi cari balik adik dia nak bawa balik-balik. Sampai-sampai Nabi Yusuf kata kat mereka, hampa tak kenal aku lah. Aku Yusuf, saudara hamba. Hang Yusuf? Ya, aku Yusuf. Wahaza akhi. Aku Yusuf, ni adik aku, saudara lelaki aku, Bunyamin. Yusuf, noh, hampa ambil baju aku, pergi bagi kat ayah, letak kat muka ayah. Sebahagian riwayat kata baling kat muka ayah. Kat sini dia tak boleh nak urai anak dengan ayah, sebab kat sini Nabi dengan Nabi, dia ada mukjizat masing-masing. Tapi yang penting, dia suruh ambil baju dia, pergi kat ayah dia, letak kat muka ayah dia, mata ayah dia nanti celik balik. Hampa jangan buat lagu tu, baju hampa busuk. Lagu tu elok apa? Pipe atas balik? Okey, khalas. Syekh Abdullah Ahmad Bukhari, Imam ataupun Maulana Masjid Kapitan Keling yang mengajak kami tafsir surah Yusuf ni, dia kata selepas peristiwa tu, semua adik-beradik Nabi Yusuf diangkat martabat dia jadi Nabi. Nabi Yusuf Rasul dan sebagainya. Khalas. Sebab itulah dalam mimpi dia mimpi bintang 11, bulan dan matahari. Kalau abang-abang dia orang yang tak berguna, depa mana boleh Allah bagi nampak bintang. Khair, 3 cerita. Kesimpulan. Nama kesimpulan, tapi nak kau semua dulu, nak bubuh tajuk kita. Ambil daripada Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf dia bertelagah dengan adik-beradik dia, dan adik-beradik dia ada buat yang dikatakan khata'. Adik-beradik dia pukul dia, adik-beradik dia tak terima dia, adik-beradik dia buat benda-benda yang tak sepatutnya buat. Dia kena dakwah pada adik-beradik dia. Dan cara yang Nabi Yusuf guna adalah jalan yang bijaksana. Maksud bijaksana tadi tu, dia menggunakan strategi dan taktik. Dia bagi dulu barang supaya orang ambil hati, suruh bawa pula adik dia. Rupanya dia nak suruh bawa adik dia tu, dia nak tahan adik dia. Dia nak suruh abang-abang dia balik, saat lagi serabut kepala dengan dia, mai balik, baru dia nak bagi macam pengajaran kat abang dia. Dia susun strategi satu persatu. Kalau kita baca ayat Quran tu, tengok cantik Nabi Yusuf susun, seolah-olah setiap abang-abang dia kenal. Sebab tu dia boleh susun keluarga. Kemudian Nabi Musa bila datang kepada jalan dakwah yang begitu tegas, yang begitu payah, sehingga kan saudara dia tarik janggut kerana dia ada perasaan marah kenapa saudaranya tidak mengambil tanggungjawab dengan betul. Tapi lepas saudara dia explain, dia doa pada Allah, ya Allah, ampunkan dosa aku dan saudara aku. Dosa dia juga pasal dia tarik janggut. Dia sedang dia punya khata', salah dia tadi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan fardu,
dalam perbuatan fardu, dalam perbuatan wajib. Sembahyang yang Nabi kata, jaga sembahyang, jaga sembahyang. Allah Ta'ala sebut, hafizu ala salawat, pelihara salat, pelihara salat. Dalam sembahyang, benda yang fardu. Sahabat Nabi bercakap, jawab bersin kawan dia tadi. Nabi tetap senyum, tetap Nabi habaq. Dalam sembahyang jangan cakap tau. Dia hanya boleh tasbih, baca Quran aja tau. Jangan duk cakap lah, okey? Nabi pilih untuk cakap macam tu dalam perbuatan fardu. Maka apa kita boleh kata di sini? Bila sebut metodologi, dia ada banyak cara. Dan dia tak ada satu orang kata untuk pelajar universiti kena cakap macam ni, macam ni, macam ni. No. Siapa pun tak boleh putus macam tu. Sebab apa? Kita ambil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya tuan-tuan. Tadi mula-mula saya kata kat tuan-tuan, tengok Nabi, dia tak cakap sia-sia. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi wahyu kat dia. Kalau Allah Ta'ala bagi wahyu dekat dia, dia satu orang mulia, dia boleh bercakap dengan panduan Allah. Tapi pasal apa Allah cerita dalam Al-Quran? Bermula daripada surah Baqarah sampailah akhir juzuk 30. Semuanya cerita pasal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka. Seolah-olah Allah educate Nabi metod-metod, strategi-strategi nabi-nabi terdahulu terhadap umat-umat dia. Dia dakwah macam mana? Learning process. Nabi hafiz, confirm lah. Maknanya bila berlaku sesuatu, otak Nabi dah berjalan dah, dia tahu dah macam mana orang ni, macam mana nak settle. Nabi mana punya cerita, macam mana kes ni nak campur peristiwa ni dengan peristiwa apa. Nabi dah hafal. Sebab itu kalau kita tengok dengan sahabat Nabi, Umar, Abu Bakar, Osman, Ali, Nabi ada cara percakapan Nabi cakap dengan mereka. Tapi dengan orang Arab Badui, ada cara Nabi bercakap dengan mereka. Dengan seorang lagi sahabat kelas pertengahan macam Abu Hurairah dan sebagainya, Nabi bercakap ada tone cara Nabi bercakap pada mereka. Nabi tak pernah sebut pada kita dengan orang macam ni kena khusus cakap macam ni, orang macam ni khusus cakap macam ni, orang macam ni khusus cakap macam ni. No. Habis, maka serah kepada kita untuk macam mana kita nak buat. Kita ada